engkau berapi, sangat putih melebat, tiada berdaki umpamakan bulan perak. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, dahinya luas. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lalunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Siapa menyakiti beri sayangnya, umpama sakiti Nabi akhir zaman. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Maafkan Rasul jadi perlumbaan, maafkan Rasul makhluk Tuhan, kira-kira manusia atau hewan, bukit kuda dan tumbuh-tumbuhan, Maulaya sholli wa sallim liman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan menuntut kaki Nabi, mengalir air mata menangisi kerana rindu kepada Nabi, mengadu domba tentang badan sakit, kenyataannya makannya sedikit. Maulaya sholli wa sallim liman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamu alaikum zainal anbiya, assalamu alaikum atqal
السلام عليك السلام عليك زائد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المولد بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المولد بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك سائر الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مقلتي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مقلتي يا نبي أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مقلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير فاجتمع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له التام عند الله حين المسيء قد جاءوا للأنبياء تغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ القادر الجيلاني حبيب النبي
Coba sampai mic. Bapak mula terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. Dan sifat yang kelima daripada 20 qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamnya ta'ala binafsih dengan zatnya. Ini setengah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang yang kalau kita terjemah dengan biasa tak sampai kepada maksud, bahkan memberi waham kepada kekurangan. Biasa kitab-kitab Melayu dia terjemah dengan berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Itu terjemah qiyam dengan makna berdiri, binafsih dengan sendiri. Bila terjemah begitu tak sampai pada maksudlah, kena tafsir pula, kena hurai pula. Karena kalau kata berdiri dengan sendiri, segera pahalnya dia duduk, bila dia nak bangkit berdiri tak payah siapa angkat, dia bangun sendiri, bangkit sendiri.
Itu makna berdiri sendiri di dalam bahasa Melayu. Tetapi maksud di dalam bahasa Arab qiyamuhu binafsih, yang dikehendaki di sini maknanya adanya ta'ala binafsihi, dengan zatnya. Bukan qiyam makna berdiri yang lawannya duduk. Qiyam yang makna subut. Qiyam dengan makna berlaku, seperti jirim, iaitu al-qa'im binafsi. Kalau Arab, al-qa'im bi ghairi ma qama binafsi. Satu perkara yang ada dia, yang subut dia, dengan tak masuk, tidak tersebab daripada yang lain. Itu makna binafsi. Bukan makna dengan sendiri, dengan makna dia buat, dia mengatur, dia menyusung, tak ada orang lain. Binafsi lawan dia bisababi ghairi, bi'aridin dia panggil. Nafsi lawan dia arid, ataupun lawan dia ghairi, bisababi ghairi, dengan sebab yang lain, dengan kerana yang lain. Allah ada dia bukan dengan sebab yang lain, tak ada tersebab daripada yang lain. Itu makna qiyamuhu binafsi. Terjemah, kita nak terjemah macam mana, bagaimana buat ayat itu terpulang kepada tempat, kawasan, zon masing-masing. Kawasan ni dia faham macam ni, kita terjemah begitu. Walau bagaimanapun pasti kita kena faham maksud dulu. Maksud dia qiyamuhu binafsih, maksud dia ada Allah ada dengan tidak kerana yang lain. Tak ada. Sebab apa? Sebab ada dia zatiyun nafsiyun. Ada dia yang bangsa zat dia, yang bahasa yang kalau kita cakap tak betul, tapi supaya mudah faham, ada dia semula jadi. Ada dia lumrah dia begitu dah. Tapi cakap tu tak betul lah, orang begitu. Dia jenis ada. Nak banding jenis ada sendiri dengan kata sebab lain. Saya selalu buat banding seperti api dia bersifat dengan panah, dengan air panah dia tak sama. Api panah binafsihi, dengan zatnya, yakni tidak tersebab daripada yang lain. Lumrah dia semula jadi dia dah, dia jenis panah. Dia panah begitu, api tak kena masuk matahari, tak kena dipanahkan. Panah api, panah zati, panah yang bahasa nafsi, yang bahasa diri dia, zat dia begitu dah, tak ada tersebab daripada yang lain. Adapun kalau air panah, batu panah, itu bi ghairi, panah dia bisa babi ghairi, dengan tersebab daripada yang lain. Dengan sebab kita rebuh dengan gas, dengan api ke, dengan bakaran matahari ke, baru dia panah. Diri dia bukan jenis panah. Air diri dia jenis sejuk. Batu bukan jenis panah, jenis sejuk. Tapi bila dia panah, itu panah bi ghairi. Adapun api kalau dia sejuk baru bi ghairi, panah dia tu binafsi, diri dia dah. Bukan kata dia buat diri dia sendiri bui panah, aku nak bui diri aku panah weh, dia memanahkan dengan sendiri dia. Bukan. Cakap bahasa Arab, bila diri dia sendiri tu panah, dikatakan binafsi nama dia. Itu maksud. Sebab tu Imam As-Sanusi dia mentafsirkan, ai la yaftaqiru
ila mahallin wala mukhassis. Itu maksud qiyamuhu bi nafsi. Mana tidak berkandak, tidak berhajat ia Allah kepada mahal. Ini pun kalau kita tak faham istilah, tak faham maksud di dalam ilmu usuluddin, kita tengok kepada bahasa mahal makna tempat. Seperti kita duduk di atas kersi, kersi ni tempat kita. Kita duduk di atas batu, batu tu mahal bagi kita. Itu kebiasaan kita faham makna mahal. Tapi di sini bukan makna mahal dengan makna tempat yang menahankan sesuatu daripada jatuh, bukan. Kalau faham kata khisi tempat kita, iaitu yang menahankan kita tu. Mahal di sini maksud mahal iaitu zat yang dia ada padanya. Itu makna mahal. Garam dengan masing. Garam dia tidak berhajat kepada mahal, tak berhajat kepada zat hak dia nak ada padanya. Garam kita boleh nak pindah dia ke mana-mana, dia tak ada kena ada di zat yang lain. Adapun masing garam dia berhajat kepada mahal, berhajat kepada zat hak dia ada padanya. Nak pindah dia daripada zat tak boleh, dia kena ada pada zat. Maka garam tu nama satu perkara yang muftaqir, syai'un yaftaqiru, suatu yang berhajat, atau ma yaftaqiru, barang yang berhajat ila mahallin, kepada mahal, kepada zat yang dia ada padanya. Allah bukan seperti masing dia. Dia ada pada zat yang lain. Dia bukan hulul pergi duduk di zat lain. Allah duduk berserap di dalam pokok ke, berserap di dalam batu ke, berserap di dalam udara ke, ada jelira di dalam air ke. Dia tak ada, tidak binafsih. Tak. Kalau begitu dia ada bi ghairi. Allah tak, dia ada binafsihi, tak ada di yang lain. Sebab Allah zat. Kalau ada di yang lain begitu, nama Arab, nama dia, nama sifat. Wala mukhassis, dan tidak berhajat, tidak berkehendak ia Allah kepada mukhassis. Mukhassis ni yang menciptakan, yang mengadakan, iaitu mujid fa'il. Tapi Imam As-Sanusi dia buat ayat dengan mukhassis. Dia tidak buat ayat dengan kata fa'il, sani', mujid. Kerana dia tilik kepada lebih dalam, iaitu tiap-tiap perkara yang baru ada ni dia bersifat dengan jawaz, dia bersifat dengan imkan. Perkara jaiz dia bersifat dengan keimkanan. Terima ada, terima tak ada. Tiap-tiap perkara yang terima ada, terima tak ada, mana ada dia dan tiada dia tu sama. Bila dia ada ataupun dia tak ada, kena ada yang menentukan. Dia sendiri tak boleh menentu kerana dia sama. Aku terima ada, terima tak ada, 50-50. Maka dia sendiri tak boleh nak mengada diri dia, dia tak boleh nak meniada diri dia. Sebab dia sifat dia terima dua. Oleh itu bila dia ada, misalnya alam ni, langit bumi ada, tentu kena ada yang menentukan dia bagi ada. Yang menentu bagi ada tu bahasa Arab panggil mukhassis, yang menentukan. Tapi susah nak faham gitu, kita ambil maksud yang mengadakan. Mukhassis tu yang mengadakan. Allah ada, dia tidak berhajat kepada zat yang dia ada padanya, tidak hajat kepada yang mengadakan dia. Itu kita kena faham gitu. Nak buat ayatnya,
Ayat di dalam bahasa Arab qiyamuhu binafsih. Itu ayat bahasa Arab. Nak buat ayat lain pun boleh. Buatlah ayat macam mana, tapi maksudnya begitu. Maksudnya dia tidak berhajat kepada dua perkara, kepada zat dan kepada yang mengada. Atau orang kenal Allah. Kalaulah ada orang yang mengatakan Tuhan, tapi dia kena jadi makhluk bagi sesuatu yang lain, maka orang itu tak kenal Tuhan. Bukan seperti orang Kristian, dia kata Isa Tuhan, tapi Isa tu makhluk Allah, anak bagi Allah. Itu tak betul. Dia tak kenal Allah, tak kenal Tuhan yang sebenar. Maryam Tuhan, maka itu tak betul. Sebab Maryam makhluk Allah. Bila makhluk Allah bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar kena qayyum. Tuhan yang sebenar kena ghani, yang terkaya daripada yang lain, yang tak berhajat, yang terlepas daripada yang lain. Qiyamuhu binafsih. Dia kena al-qaim binafsih. Kalau bi ghairih bukan Tuhan. Wal wahdaniyah. Dan yang keenamnya al-wahdaniyah. Terjemah bahasa Melayu kita Malaysia boleh terjemah kata keesaan. Allah bersifat dengan keesaan, bersifat dengan esa. Dia esa. Satu, tidak berbilang. Itu mana wahdaniyah. Tapi tidak diterjemah dengan kata satu, terjemah dengan kata esa. Bahasa Arab, kalau bahasa Arab dia bagi wahid, dia kata satu. Kalau kata ahad, wahdah, itu makna esa. Esa ni makna satu, tidak berbilang dan tak boleh buat permulaan bilangan. Kalau kita nak bila sampai 10, kita tak kata esa, 2, 3 dah. Nak kata 1, 2, 3. Dia tak bermula dengan esa. Dia bermula dengan 1. Bila 1 boleh tambah 2, tambah 3, boleh kata gitu. Kalau kata esa, tak boleh kata 2, 3, tak boleh. Esa ni dia satu ya, satu, tak boleh dua, tak ada tambah yang kedua, yang ketiga, tak ada. Itu makna wahdah nama dia. Wahdah tambah alif dengan nun tu zaidah. Wahdan dimasuk ia nisbah menunjuk di atas sifat wahdaniyah. Itu di segi bahasa. Ambil daripada wahdun, wahdah, ambil daripada situ. Kalau kata wahid, wahid, kalau cuba pilih bahasa Arab, wahid, ithnain, talata, arba'ah. Dia tak kata ahad, ithnain, talata, tak betul. Kalau ahad tak boleh. Sebab tu kalau kata Allah wahid, bukan Allah itu satu, tidak ada Tuhan yang lain, bukan makna begitu. Kalau kata Allah wahid, kalau nak kata Allah satu, tak ada yang lain, Allahu ahad, kena kata begitu. Sebab tu bila ditanya Rasulullah, Allah ni bagaimana dia, daripada keturunan mana, sifat dia macam mana, daripada emas ke, daripada perak ke, Allah turun ayat suruh Nabi kita bagi tahu kepada jawab soal itu dengan kata qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Dan ada kalimah Melayu kita yang lain kata tunggal. Tunggal. Tak ada yang menyamai dengan dia, tak ada. Tak ada yang kedua, yang ketiga. Kalau kata Allahu wahid, Allah yang pertama, boleh jadi ada di sana Tuhan yang kedua, yang ketiga. Dia tidak menafikan Tuhan yang lain. Oleh kerana demikianlah bila Allah mensifatkan dia di dalam Al-Quran dengan Al-Wahid,
dia iring dengan Nabi. Wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illahu. Dia iring kata. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Dia satu, tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja. Kalau kata qul huwallahu ahad, tak payah kata la ilaha illahu, kerana ahad tu esa tunggal. Wahdaniyah makna esa tu. Sebab tu dalam kitab Melayu tak ada terjemah satu. Allah esa ataupun terjemah dengan tunggal. Jadi Melayu kita standard kita hak baru ni keesaan. Begitu. Kalau Melayu hak asal esa je. Esa, tak payah keesaan. Makna wahdaniyah maksud dia artinya iaitu la thaniya lahu fi dzatih, tiada yang kedua baginya bagi Allah pada zatnya. Di dalam tajuk zat tak ada zat yang kedua, tak ada Tuhan yang kedua, Allah yang kedua, yang ketiga, tak ada. Itu makna wahdaniyah. Allah satu di langit, satu di bumi, satu sebelah timur, satu sebelah barat, satu sebelah utara, satu sebelah selatan. Tak. Allah ahad, Allah wahdaniyah. Wala fi sifatih, dan tiada yang kedua pada sifatnya, pada sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah tak ada sifat yang kedua. Allah sifat dengan kudrat, ada yang lain bersifat dengan kudrat seperti sifat Allah, seperti kudrat Allah. Allah bersifat dengan ilmu, ada ilmu yang kedua seperti ilmu Allah, tak ada. Itu wahdaniyah pada sifat. Dan juga kudrat Allah satu, ilmu Allah satu, tidak berbilang. Wala fi af'alih, dan tiada yang kedua pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Perbuatan dia tidak ada kongsi dengan siapa pun. Langit tak ada kongsi dengan orang lain, dia yang buat langit. Bumi dia saja yang buat bumi, tidak ada Tuhan yang kedua. Itu satu pada perbuatan. Sama wahdaniyah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dia tercabang tiga. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Bersalahan Allah dengan yang baru pada zat, pada sifat, pada af'al. Cuma lain maksudnya. Sana tajuk mukhalafah, sini tajuk esa. Allah esa satu tunggal pada zat, dengan mana tidak ada Tuhan yang kedua. Dan juga zat dia bukan terima bahagi. Kalau zat terima bahagi itu berbilang. Oleh kerana demikian, ulama kita ahli sunnah wal jamaah menafikan anggota daripada Allah. Allah bukan ada anggota kaki, tangan, mata, kaki, betih, tekak, lidah, hidung, kepala, jari, jemari, tak ada. Sebab kalau ada anggota, Allah berbilang, Allah berjisim nama dia. Kerana ada juzuk, ada badan dia, ada anggota dia berbila dua, ada jari bila tiga, ada betih jadi empat. Jadi berbilang, bila berbilang nama dia jismun, jisim nama dia. Dan tidak ada Tuhan yang kedua. Di sana kata Namrud Tuhan, Fir'aun Tuhan, dan Tuhan di keliling Kaabah ada 360 Tuhan. Itu Tuhan pada dakwa, bukan Tuhan yang kedua, yang ketiga, yang ke-300, bukan. Tuhan yang didakwa, Tuhan yang diza'am, sengka dengan tidak ada hujjah. Dia bagi itu za'am, yaz'umun. Yang mereka itu sengka, kata dengan perkataan, sengka dengan seka yang dhaif, yang tidak ada dalil, tak ada hujjah. Sebab Tuhan yang sebenar, hak realiti, hak sebenarnya
Allah sahaja. Tu orang kenal Allah. Orang yang kata ada Tuhan lain pada Allah, itu nama musyrik, itu menyemutui bagi Allah. Kalau ada kata ada zat yang kedua, menyemutui pada zat. Kalau ada qudrat yang kedua, air boleh memberi kesan, ada qudrat boleh menyembuh, ada batu ni boleh menahankan daripada sakit, ubat ni boleh menahan pada sakit, seperti Allah boleh menahan sakit, boleh menyembuh sakit. Itu syirik pada sifat. Ubat air bukan Tuhan, tapi dia boleh menyembuh, dia boleh memberi mudarat, dia sendiri boleh beri mudarat. Itu bersyirik pada tajuk sifat nama dia. Adakah syirik kalau kita i'tikad kata air ini ada khosiatnya, air gau ada khosiat dia, batu akik ada khosiat dia, buah tasbih kokak ada khosiat, ada kelebihan dia, buah tasbih salib ada khosiat dia, boleh nak menyembuh sihir, boleh nak menghilangkan sakit kepala. Adakah jadi syirik? Bagi orang salafi tak boleh syirik, kerana menyemutui Allah. Kerana tidak ada yang memberi sembuh malaikat Allah, tidak ada yang memberi mudarat, tidak ada yang mendatang manfaat malaikat Allah. La yasuqul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Tidak bawa datang kebaikan malaikat Allah, tidak menolak kejahatan malaikat Allah. Apa saja daripada nikmat itu daripada Allah, tidak daripada yang lain. Mereka berdasar kepada kaedah itu. Adakah betul? Jawabnya tak betul. Tak betul. Kaedah itu betul, tapi tidak taksis itlaq, itu salah. Kerana tidak sunyi. Orang daripada orang-orang yang beriman, dia tak sunyi daripada dia i'tikad, dia percaya kata ada di setengah-setengah makhluk Allah ini ada khosiatnya, ada fawaid, ada faedahnya, ada kelebihannya. Kita tak percaya ke? Kita tak i'tikad ke? Kata kita kuasa angkat air ni, kita percaya tak? Ada tak manusia tak percaya kata dia ni, aku tak percaya kata aku ni kuasa berjalan, aku kuasa angkat barang? Tak ada. Maka kita percaya kata air ni ada faedah, walau bukan air gaul pun. Kalau kita tak percaya, kita minum tak? Kalau kita tak percaya kata nasi boleh mengenyang, kita makan tak? Sebab apa kita makan nasi tak pergi makan daun kayu? Sebab kita tahu kalau pergi makan daun kayu tak kenyang aku. Nak makan nasi baru kenyang. Mana kita percaya kata nasi boleh mengenyang tak tu? Ada faedah dia mengenyang. Itulah lumrah dah tu, tak jadi syirik. Tak jadi syirik. Lebih-lebih lagi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, dia menyampaikan kelebihan, menyampaikan perbuatan kepada yang lain daripada dia. Oleh kerana demikian, kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata tidak syirik. Kita membahagikan perkara itu
kuasa dan upamanya mengetahui kita bahagi dua. Ada kuasa hak hakiki, ada hak kuasa majazi. Ada ilmu hak hakiki, ada ilmu hak majazi. Kuasa hakiki, ilmu hakiki ialah satu saja, iaitu kuasa Allah, ilmu Allah. Yang lain kuasa itu aridi ataupun majazi, kata dengan sebab yang lain. Air boleh memuahkan dahaga, bukan dia beri memuah dahaga, Allah memuahkan dahaga. Nasi mengenyang, bukan diri dia, Allah mengenyang. Dia jadi sebab, dia mengenyang dengan jalan sebab sahaja. Begitu kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu bila kita kata nasi mengenyang, tak jadi syirik, kerana kita akidah kita mengenyang dengan jalan majazi. Aku tahu beberapa perkara, tak jadi syirik. Sedangkan tahu perkara-perkara yang gaib, khususnya tahu perkara yang tidak ada di depan kita, itu ketentuan dengan Allah sahaja. Tapi bila kita kata Rasulullah tahu perkara gaib, Rasulullah tahu perkara yang ada di Lauh Mahfuz dan umpamanya, itu tak jadi syirik, kerana Rasulullah tahu dengan jalan sebab Allah beritahu, bukan Rasulullah tahu dengan dia sendiri. Sifat ilmu dia tak boleh nak tahu semua perkara, tak boleh tahu perkara gaib. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Serta sabit di dalam hadis, sabit di dalam nas, syarak dalil syarak, menyabitkan qudrat bagi yang lain, menyabitkan sifat tadbir, mengatur alam, menurunkan hujan ni kepada yang lain, kepada malaikat Allah. Allah bersumpah dengan malaikat fal mudabbirati amra, demi segala malaikat yang mengatur. Mudabbir ambil daripada tadbir, dabbaru yudabbiru tadbiran, fa huwa mudabbir. Mudabbirat, segala malaikat yang mengatur amran. Malaikat dia mengatur hujan, dia mengatur rezeki, mengaturkan angin. Allah suruh malaikat. Allah kata malaikat yang mengatur, sedangkan yang mengatur tu Allah. Maka Allah bangsa pada malaikat. Itu makna kita bangsa perbuatan dengan jalan majazi, itu boleh, dan itulah ahlus sunnah. Tetapi orang salafi dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu Quran pun, dia tak ada ilmu hadis pun, dia tak ada. Dia tahu secebis saja, dia pakai hak secebis itulah, dia pergi hukum di atas yang lain. Wal a'yadzu billah. Itu makna wahdaniyah pada sifat. Tidak ada sifat bagi yang lain yang sama dengan sifat Allah, tak ada. Dan tidak ada perbuatan bagi yang lain pun, tak ada. Bagi seorang lain tak ada. Hujan daripada Allah, pokok daripada Allah, binatang daripada Allah, matahari daripada Allah. Tak ada kata satu bintang di langit tu yang Allah tak cipta, tak ada, tak ada. Semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna maksud Rabbil Alamin. Tuhan Allah itu ialah Tuhan yang mencipta bagi sekalian alam. Dia semua. Rabbi mana khaliq. Rabbi dengan mana mudabbir. Dia cipta, dia mengatur, menyusun, mengubah, dia semua. Itu satu pada perbuatan. Fahadhihi sittu sifat, maka ini yang tersebut daripada wujud sampai kepada wahdaniyah ialah sittu sifatin, 6 sifat. Semua tu 6 saja. Daripada wujud sampai kepada wahdaniyah tadi 6 sifat, yang setengah daripada 20. Al-ula, bermula yang pertama daripada 6, nafsiyatun, dinamakan sifat nafsiyah. Itu istilah ulama usuluddin, dia panggil sifat nafsiyah. Nafsiyatun
maksud ia nisbah pada perkataan asalnya nafsun. Nafsun dengan makna zatun, nafsiyatun ay zatiyatun, sifat yang bangsa zat. Sifat nafsiyah, sifat yang bangsa zat. Maksud sifat bangsa zat tu apa? Maksud sifat yang bangsa zat di sini kita kena faham dia lawan dia. Lawan sifat nafsiyah iaitu sifat ma'ani ataupun sifat wujudiyah. Lawan dia. Sifat ma'ani, sifat wujudiyah iaitu satu sifat yang ada pada zat, satu sifat yang lebih daripada zat. Itu dia panggil sifat sifat ma'ani ataupun sifat wujudiyah. Adapun wujud ini bukan sifat yang bangsa lebih yang ada pada zat. Tidak ada yang lain daripada zat. Sifat semata-mata nak faham kata zat je. Bila kata ada, diri ada, ni tak faham pun tak masuk dalam akidah. Hak ni hak tambahan, perhiasan ilmu ya. Hak ni perhiasan ilmu. Kalau tak faham pun tak menjejaskan di dalam akidah, tidak jejak di dalam ilmu, tak ada jejak. Cuma bila kita nak jadi tuan guru tu kita tak faham ke, kita nak bagi faham kepada pelajar tak boleh. Itu saja. Kita kena buat tak faham gitu ya, tinggal begitu saja. Sifat nafsiyah, sifat yang bukan lebih, yang bukan ada pada zat. Sifat semata-mata nak bagi tahu zat saja. Itu yang mudah-mudah saja. Bandingnya seperti kita kata seorang nama Abdullah itu ada, Abdullah itu putih. Beza dua tu. Abdullah ada, Abdullah putih. Ada tu dia tak ada nak, bukan satu perkara yang yang ada pada Abdullah, yang duduk di Abdullah, tak ada. Ada tu nak cerita, nak bagi tahu ataupun mafhum dianya diri Abdullah tu lah. Pitih mu ada ke? Ada. Kita boleh faham tak? Pitih tu 100 ke, 1000 ke, merah ke, hitam ke, biru ke, boleh tahu tak? Tak ada. Dia nak cerita diri pitih ya. Kalau kata pitih aku ada, tapi tak ada hak hijau, ada hak biru, ada hak kuning. Kalau kata kuning tu nak cerita satu perkara hak ada di pitih. Warna dia, satu color hak ada di pitih. Lepas tu kita nampak pula. Bila kata kuning, nampak angka 20 dok kat bucu dok di penjuru tu. Ada 20 ni. Kita nampak satu perkara ada di situ. Kuning tu bukan pitih, warna bagi pitih. Jadi kuning tu satu sifat wujudi, sifat yang bangsa ada. Adapun wujud ada tu bukan wujudi, semata-mata sifat nak royak zat duit tu je, zat pitih tu saja. Itu kata nafsiyatun, sifat yang bahasa zat, sifat yang bukan satu perkara yang ada, yang lebih daripada zat. Tak seperti kuning, seperti putih Abdullah, itu satu sifat hak lebih daripada Abdullah. Bukan Abdullah, warna Abdullah, warna kertas, kuning, merah, hijau. Wahia, dan iaitu
Sifat al-ula, sifat yang pertama yang dinama dengan nafsiyah al-wujud, iaitu sifat wujud. Wa khamsatun ba'daha wal khamsatu ba'daha, dan bermula 5 sifat yang kemudian daripadanya, 5 sifat yang selepasnya ialah salbiyatun, ialah sifat salbiyah. Itu istilah nama sifat salbiyah, dengan mana sifat yang bangsa ternafi. Bukan seperti putih, merah, hijau, bukan seperti wujud tadi. Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih. Dia bukan ada seperti sifat ilmu, seperti sifat sama, basar, kalam, bukan begitu. Dan bukan sifat yang bahasa zat, bukan dia nak cerita, nak beri faham zat. Hanya sifat ni faham makna dia, diri dianya, diri tidak sabit perkara yang tak layak di Allah, ternafi perkara tak layak. Ternafi itu bahasa Arab panggil salbun. Nama dia nafyun, nama dia intifa. Bila masuk kita nak bangsa, kata salbiyah, kata intifaiyah. Sifat ni sifat intifa, sifat yang bahasa ternafi barang yang tak layak di Allah. Diri dia tu, realiti dia tu apa? Kidam. Hak realiti kidamnya, satu perkara ada di Allah kan? Bukan. Zat Allah tu kan kena kau kidam? Bukan. Kidam diri dia, hakikat dia, mahiyah dia ialah adamul awwaliyah, tidak ada awal. Adamul awal, tidak ada awal bagi Allah. Tidak. Boleh faham tak? Baqa tu apa? Diri baqa tidak ada akhir. Misalnya, contohnya begini. Seorang nama Abdullah, putih, dia putih. Abdullah itu dia miskin dan mandul dia. Abdullah tu seorang putih, dia miskin, dia mandul. Perbezaan antara putih Abdullah dengan mandul dengan miskin tu tak sama. Putih tu satu color hak ada di badan, di body Abdullah tu. Hak tu sifat hakiki, sifat sungguh tu, sifat Abdullah, sebab duk dia Abdullah. Adapun mandul Abdullah, miskin Abdullah tu bukan sifat ada di dia. Kita kalau nak tunjuk kat mana, cuba tunjuk Abdullah miskin, tunjuk kat mana? Tunjuk kat mata dia ke? Kau tengok mu miskin, tengok mata mu buka sepik saja. Kalau orang kaya dia buka luah. Gitu. Kau berjalan tak laju, kita berjalan tak laju tu sebab tu miskin. Orang kaya dia berjalan laju gitu. Tak ada nak tunjuk miskin, tak ada di Abdullah. Sebab diri miskin tu ialah sifat salbi. Apa miskin? Tidak milik harta. Mana tidak tu panggil Nabi. Mandul, dia mandul. Apa mandul? Boleh tunjuk kat mana mandul? Tunjuk kat farak dia, zakat dia ke? Mu ni mandul ni. Mana aku mandul? Tengok zakat mu kecil misalnya. Bukan, tak boleh. Bukan mandul tu zakat kecil begitu. Apa mandul? Tidak ada anak. Bukan sifat dia yang hakiki lah. Sifat kira-kira je. Sifat salbi. Sifat salbi. Itu nama sifat salbi. Sifat yang hakikat dia tidak. Tidak satu perkara. Tidak ada awal, tidak binasa. Tidak
tidak serupa, tidak berbilang, tidak ada yang tidak ada zat yang dia ada padanya, tidak ada yang mengadakan dia. Sifat hak maknanya ternapi perkara tak barang tak layak, tak ada satu perkara itu nama sifat salbi nama. Daripada kidam sampai kepada wahdaniyah, makna dianya salbi semua. Tidak ada awal, tidak binasa, tidak menyamai dengan yang baru, tidak berbilang, tidak ada yang mengadakan dia. Itu istilah ulama. Maksud dia dengan kata sifat salbi, sifat yang maknanya yang diri dia tu ternapi barang yang tak layak. Itu definisi dia. Thumma yajibu lahu ta'ala, kemudian wajib baginya Allah Ta'ala sab'u sifatin, oleh 7 sifat. Selepas daripada 6 tu untuk mencukupi 20, 7 pula itu maknanya. 7 sifat tu sama yang dinamakan dia kan 7 sifat sifatil ma'ani, dinamo dengan sifat ma'ani. Ni pembahagian sifat 20, sifat wujud, nama sifat nafsiyah, sifat qidam hingga sampai pada qiyamuhu binafsih, dinamo sifat salbiyah. 7 selepasnya nama sifat ma'ani. Maksud sifat ma'ani iaitu sifat yang ada pada zat. Sifat ni ada, sifat ni wujud pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap sifat hak wujud begitu nama sifat ma'ani di dalam istilah ulama usuluddin. Seperti kata Abdullah putih tadi, putih tu nama sifat ma'ani. Kuning kertas, hijau kertas, itu sifat ma'ani bagi kertas. Hijau daun kayu, daun bagi pokok kayu tu, itu sifat ma'ani bagi daun kayu. Apa? Satu perkara, satu sifat hak berserak di daun kayu yang ada di situ. Itu nama sifat ma'ani nama. 7 ni di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sisi Musyabbihah, di sisi Salafiyah, sifat ma'ani, sifat wujudi, sifat yang jenis ada. Definisi dia bahasa Arab, kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimausufin aujabat lahu hukma. Itu definisi dia, payah sikitlah, tak faham pun kalau kita baca definisi itu. Jadi definisi ni dia kena mana cukup lah, cukup. Macam definisi solat lah, kita tak faham solat dengan definisi dia. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Apa tak tahulah, tak boleh faham. Kita untuk buat periksa ya. Kita belajar kita faham. Definisi ni untuk buat periksa je. Tiap-tiap sifat yang ada pada zat, bila ada pada zat, dia menyampaikan dengan sebab dia tu satu hukum. Jadi zat tu bersifat dengan sifat maknawiyah pula, bersifat dengan satu keadaan pula, atau aujabat lahu hukma nama dia. Macam kita sudah kita jaga, sedar daripada tidur, kita masuk tandas. Sudah masuk tandas, belum masuk tandas, kita biasa kita tak pakai bedak tak? Pakai bedak tak masuk tandas? Tak. Baju kita pakai tak? Boleh tak juga. Keluar pada tandas, kita pakai bedak, pakai lecu, pakai lecu, pakai baju. Bila kita pakai bedak, pakai baju, pakai lecu tu, dia sabit satu keadaan. Faham tak?
Bukan sekadar pakai baju dah. Orang tengok kita macam mana. Oi lawamu. Nampaklah. Sebab satu keadaan. Belum daripada kita masuk pakai baju tadi, kita orang tak kata lawa. Orang kata jangak tak? Oi bodoh. Muka pun macam batah hak lori lalu. Timbul tergelar. Bila pakai bedak tu macam batah baru repair lah. Nampak lawa. Jangan. Satu keadaan dia berbaju. Keadaan dia berbaju kurung ke, berbaju terbuka ke, begitulah. Mana satu keadaan dia berbedak. Kata seorang yang berbedak, seorang yang berlecu, seorang yang berpakaian. Begitu. Bila bersifat dengan sifat ma'ani, dia ada keadaan. Keadaannya berada dengan satu keadaan. Bila Allah bersifat dengan qudrat, Allah keadaannya qadiran, kaunuhu qadiran. Itu hukman, itu nama sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ya automatik daripada sifat maknawiyah, dia jadi automatik daripada sifat ma'ani. Sebab tu dia kata sifat yang lazim bagi ma'ani. Bila kita pakai baju, ya automatik dah seorang itu seorang yang berbaju. Keadaannya yang berbaju, tak payah dah dia ada, dia mari sendiri tu. Itulah nama sifat maknawiyah lagi akan datang. Boleh faham tak? Tapi tak alim lagi. Nanti banyak tahun sikit baru alim. Hari ni we faham je dulu. Kalau alim selalu tu jadi Imam Sanusi pula. Kita lambat sikit. Wahia, dan iaitu 7 yang dinama dengan sifat ma'ani ialah al-qudrah. Qudrah wal iradah, dan iradah. Al-muta'alliqatani, yang bertakluk kedua-dua, bi jami'il mumkinat, dengan sekalian perkara yang mungkin. Dari sini jadi satu isu, jadi satu perkara yang dibincang di dalam media ilmu, di dalam halame ilmu. Kebiasaan orang Melayu, dia terjemah qudrat dengan makna kuasa, dan iradah dengan makna kehendak, berkehendak. Kitab-kitab Melayu dia terjemah begitulah. Malaikannya almarhum rahimahullah pada rahimahullahu taala pada Mekah. Seorang Melayu tani yang alim, mengajar kat Mekah, lahir kat Mekah, belajar kat Mekah. Dia halusi sikit di dari segi bahasa. Dia mula tukar alih terjemah, serta dia menerangkan, dia memberi keterangan tentang ubuhan terjemah. Maknanya dia komen terjemah qudrat dengan kuasa. Dia komen kat situ. Maka ada yang terima komen dia, ada yang tolak, ada yang caci, berbagai. Walau bagaimanapun komen dia tu jadi satu ilmu lah. Hak nak terima dan nafi itu masing-masing. Kita nak faham, faham hakikat dulu. Hakikat yang sebenar yang dikandaki oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan kata qudrat dan iradah, ataupun qudrah dan iradah, yang dinama dengan kata sifat ma'ani kat situ. Qudrat ni sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Definisi dia, sifat yang
Sifat macam mana sifat ma'ani? Cuba periksa. Takut tak sedar. Macam mana sifat ma'ani? Definisi tarikh dia. Faham tak? Tak faham. Macam mana? Sifat ma'ani sifat yang ada pada zat, sifat wujudiyah nama dia. Bukan sifat nafsiyah, bukan sifat salbiyah, sifat yang kira-kira saja bukan. Bukan sifat sungguh tu, dia panggil sifat kira-kira saja. Ada pun sifat ma'ani hok ni sifat sungguh. Sifat sungguh. Sebab apa? Dia ada sungguh diri dia. Seperti masin garam tu sifat sungguh. Kerana kita ambil dia masuk dia dalam masuk ke dia, boleh rasa lalu dah. Sifat sungguh. Dia tu hak ada sungguh. Itu sifat hakiki nama dia. Ada pun sifat salbi ni bukan sifat sungguh. Tak ada apa, tak ada. Diri tak ada sifat macam mana, tak ada di dia. Tak ada awal di dia apa? Sifat ke macam tu? Sifat kira-kira saja. Sifat ma'ani ni sifat wujudiyatun. Sifat yang bangsa ada, lagi pula maujudatun, ada. Bimausuf di satu zat. Sifat hak ada di zat dia. Kemudian qudrat ni satu sifat yang ada pada zat. Dengan sifat qudrat ni lah Allah kuasa. Itu dibuat ayat di dalam bahasa Arab kata Allah qadirum bi qudrah. Di dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, Allah yang kuasa dengan sifat qudrah, dengan sifat qudrat. Tak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah Allah qadirun bi dzatihi. Allah kuasa dengan sebab zatnya, bukan dengan sebab sifat qudrat yang ada pada dia. Zat dia sendiri dah yang bangsa kuasa. Tak ada sifat hak lebih daripada zat. Tak ada sifat yang wujud, yang maujudah, yang ada pada zat. Tak ada. Allah qadirun bi dzatih. Itu ayat bahasa Arab. Allah yang kuasa dengan zatnya. Yakni kuasa dia zati, jenis zat dia. Tidak ada satu sifat pun yang jadi sebab bagi Allah kuasa. Itu qadirun bidzati. Di sisi ahlus sunnah kita Allah qadirun bi qudrah, bi qudratin. Allah kuasa dengan satu sifat qudrat yang ada padanya. Kalau tak ada qudrat tu dia lemah. Dia kuasa dengan qudrat. Maka qudrat hak ada pada dia yang dia kuasa dengan dia, itulah nama sifat ma'ani. Itu sifat wujudi. Itu maksudnya. Mana kita wajib i'tikad kata Allah kuasa. Satu. Yang kedua, Allah kuasa dengan sifat qudrat. Itu diisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Allah kuasa. Lagi pula dia kuasa dengan sifat qudrat, bukan kuasa dengan zat dia dah. Ada sifat qudrat pada dia. Ada pada dia satu sifat nama qudrat. Maka qudrat yang Allah kuasa dengan dia itulah nak terjemah apa? Di situ orang yang dulu daripada kitab Syadau ko, kitab Syekh Ahmad ko, kita orang Indonesia, orang Aceh, semua terjemah dengan kata kuasa. Maka kuasa mengikut di dalam bahasa dan juga faham pada dan kita sekarang pun kuasa ni maksud dianya bukan sifat yang ada pada zat.
bukan sifat ma'ani. Kuasa itu dia panggil natijah. Bukan mukaddimah tadi dak lah, bukan pokok, dia hujung. Sebab tu diibarat di dalam kitab bahasa Arab, di dalam di sisi ulama kalam dia panggil samaratus sifat, nama dia. Samarah bagi sifat qudrat. Samarah buah, hujung, faedah. Bila ada kudrat, dia kuasa. Itu di hujung dia. Bila Allah sifat dengan kudrat, Allah kuasa. Kalau tak ada kudrat, Allah lemah. Kuasa lawan dia lemah. Ada pun sifat ma'ani ni, sifat yang Allah kuasa dengan dia. Kalau diterjemah kudrat dengan makna kuasa, jadi tak faham, tak betul. Tak faham macam ni. Ayat bunyi lagu ni, Allah kuasa dengan kuasa. Betul tak kita? Sebab dia bunyi begitu, sebab kudrat dengan makna kuasa. Allah kuasa dengan kuasa, tak boleh. Oleh kerana demikian, pada dia ubah kerana dia tilik kepada bahasa Melayu. Mabda humbi bagi samarah, bagi sifat-sifat ma'ani ni, mabda hak dinamo sifat ma'ani itu di dalam bahasa Melayu ada, iaitu di dalam bahasa Melayu sifat pencanderaan yang 5. Allah bagi kepada setiap kita hak ghalib, setiap kita manusia ni hak ghalibnya Allah bagi 5 sifat pendapat, sifat pencanderaan yang 5. Allah taruh di mata, Allah beri di mata satu pencanderaan, dipanggil dalam bahasa Melayu tani, dia panggil pelihat. Pelihat bukan melihat. Melihat ni kita guna pelihat tu untuk nak menampakkan satu perkara. Kalau kita lihat pun, kalau tak ada pelihat tak nampak. Orang buta je lihat tak? Orang buta je lihat tak? Tak faham bahasa Melayu. Orang buta dia lihat. Dia lihat. Bukan dia buka pelupuk ni tu lihat. Dia buka, dia buka, tapi dia tak nampak. Sebab apa? Sebab tak ada pelihat. Tak ada humbi bagi nampak dia. Sifat yang boleh nak nampak dia. Itu nama pencandera namanya. Itu nama sifat ma'ani. Mata ada, biji mata ada, tapi pelihat tu tak ada. Jadi buta, tak nampak. Walau biji mata ada pun, mata boleh buka, boleh celak pun, orang buta dia celak tak? Celak, buka mata dia. Bila dia buka tu nama melihat, ya? Tapi tak nampak. Yang nampak-nampak ni dengan sifat pelihat. Dia pelihat. Yang kedua, sifat yang Allah taruh pada hidung kita. Dengan sifat tu kita boleh berbau. Bau minyak wangi, baunya kita buat angin, ada bau mau, ada bau sedap. Tahulah, ada kedak tahu angin bau sedap tu. Ada bau dia. Sebab apa? Ada di hidung ni ada sifat ma'ani yang Allah taruh. Dipanggil bahasa Melayu panggil pecium. Pecium. Sifat yang boleh kita nak berbau, nak cium sesuatu. Kalau ada hidung, kalau tak ada pecium, cium pun tak bau.
Dia tak ada sifat pecium, tak ada sifat pencenderaan, tak ada sifat pendapat nama dia. Ada hidung saja lah. Ada hidung saja. Cium tak bau. Ada pada lidah, dipanggil perasa berkecap. Bila kita letak garam, boleh kita rasa masin. Letak asam, kita rasa masam. Kalau lidah kita tak ada sifat berkecap perasa tu, letak garam dengan letak asam pun sama. Tak ada rasa. Nama dia tak ada rasa. Lidah mati, hilang sifat pencenderaan dia. Mana sifat 5 ni? Pelihat, pecium, perasa, penyetuh, apa satu lagi? Pendengar yang ada pada telinga. Jadi semua tu ada imbuhan pe. Ada imbuhan pe yang menunjuk di atas sifat yang ada. Ujung dia bila ada pendengar boleh dengar. Bila ada pelihat boleh lihat dan nampak. Bila ada pecium boleh berbau. Bau tu hujung. Umbi dia pecium. Bila ada perasa pekecap di lidah, boleh nak rasa masin, boleh rasa. Bila ada kulit kita yang hidup, boleh kita sentuh. Boleh kata ini licin, ini kasar, boleh. Begitulah pada dia kias kat situ. Qudrat ini dan nama bagi sifat yang Allah kuasa dengan dia. Mengikut kaedah pencenderaan, dia kata berkuasa. Sifat yang Allah kuasa dengan dia, dia masuk imbuhan berkuasa. Allah kuasa dengan sifat berkuasa. Itulah pada tukar. Maka bila tukar begitu, ada orang komen, orang kritik, oh tak betul, tak ada bahasa Melayu, gitu. Walau bagaimanapun nak sampai pada maksud itulah. Bila kata perkuasa, kena kepada zat itulah. Orang tu perkuasa, orang tu pemain, orang tu pembazir. Jadi bila per tu jadi nama orang, dia nama zat, bukan nama sifat. Hak tu dikomentkan. Dah kalau kita jawab balik, imbuhan po ni ada menunjuk atas zat, ada menunjuk atas sifat. Kat sini kita duk cara sifat. Bila tak perkuasa, sifat lah. Kenapa kita nak pergi kepada zat? Tak ada masalah. Itu Pak Daim boleh jawab lah. Walau Pak Daim sudah meninggal pun, Pak Daim baru boleh jawab tu. Apa boleh. Tak ada masalah. Masalah per ni menunjuk pada zat pun ada. Pemain, pemberontak, per semua bahasa. Tapi ada juga menunjuk di atas sifat. Pemerah, sifat yang memerahkan. Kita kata dia ada lah. Apa tu ada dua dia dalam bahasa Melayu. Kat sini sifat ma'ani, bila tak berkuasa, sifat bukan zat yang kuasa tu. Itulah maksudnya. Kalau susah, kalau payah, kita kata Allah kuasa dengan sifat qudrat. Begitu senang. Mu nak faham macam mana, ikut mu lah. Belajarlah. Qudrat tu maksudnya sifat yang Allah kuasa dengan dia. Iradat begitu juga. Sifat yang Allah berkehendak dengan dia. Sifat yang Allah menentu. Nak buat langit, aku nak buat bumi, aku nak memati, aku nak menghidup. Dia dengan sebab ada sifat iradah. Itu pada yang terjemah dengan kata berkehendak. Kalau kata berkehendak, tak betul lah. Allah berkehendak dengan sifat berkehendak. Tak betul. Kalau kata Allah berkehendak dengan sifat berkehendak, itu betul. Bahasa. Kalau tak faham pun kita hurailah. Berkehendak sifat yang Allah berkehendak dengan dia. Kedua-dua ni perkara hak hubung kait dengan dia apa? Dia kuasa perkara apa? Kita kena faham pula situ. Tak faham hak ni nak rusak juga akidah. Dia kuasa ni dia kena ada hubung kait dengan perkara lain, perkara luar. Tak seperti kalau kita tinggi. Kita tinggi ada hubung kait apa dengan yang lain? Tak ada, tinggi je. Kalau kita bergerak, ia hubung kait tak dengan yang lain?
kita bergerak. Tak ada hubung kait. Kalau kita tengok, dia hubung kait tak dengan yang lain. Kalau tengok tak ada benda yang ditengok, tak panggil tengok. Tak panggil lihat. Tengok tu bahasa petani. Kat sini panggil tak tengok? Tak panggil faham tak apa dah. Tengok, lihat, dia kena ada perkara hak dia lihat. Baru panggil lihat. Itu nama ta'alluq bahasa istilah. Dia ada hubung kait dengan yang lain. Ada Allah yang hubung kait dah? Tak ada. Itu dia tak bertakluk. Sedia Allah yang hubung kait dah dengan perkara luar? Tak ada. Sifat tu dia tak bertakluk. Adapun kudrat, dia kuasa buat apa? Dia ada hubung kait. Dia kehendak apa? Ada benda hak dia kehendak, ada hubung kait. Kalau kita mengaji surah, dia panggil fi'il lazim, fi'il muta'addi. Seolah begitu bandingnya. Kalau sifat ma'ani ni dia fi'il muta'addi, dia ada hubung kait dengan yang lain. Maka perkara hubung kait tu apa dia? Qudrat dia hubung kait dengan apa? Iradat hubung kait dengan apa? Dia hubung kait dengan al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat, yang bertakluk kedua-dua dengan sekalian perkara mungkin. Dia hubung kait dengan perkara mungkin. Allah kuasa buat semua perkara mungkin. Allah boleh kehendak, boleh menentu semua perkara mungkin. Dia nak menentu bi ada, nak bi tak ada, semua benda mungkin. Ada pun perkara mustahil, ada pun perkara wajib, itu tak hubung kait dengan qudrat iradat. Hubung kait itulah nama dia ta'alluq. Perkara hak qudrat iradat ada hubung kait, perkara hak ada hubung kait dengan iradat qudrat tu nama muta'allaq. Qudrat dan iradat ni nama sifat muta'alliq, sifat muta'alliqah, sifat yang berta'alluq nama dia. Allah kuasa ke buat bumi, buat langit? Ya, itu perkara Allah kuasa. Kalau tanya Allah kuasa ke buat anak dia, Allah kuasa ke nak memati dia, itu tak betul. Anak dia perkara mustahil, mati dia mustahil. Tak ada hubung kait dengan kuasa. Tak ada hubung kait dengan kuasa. Boleh faham? Itu maksud al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Tengok pada masa tu kita tak boleh lakah dah. Kita sambung semula insya-Allah taala. Kita beri setakat ni dulu, kita tangguh. Insya-Allah kita akan sambung mengikut program yang diberitahu lepas maghrib dah. Lepas maghrib kita sambung insya-Allah taala. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kepada guru-guru, para asatidzah, para guru, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada maghrib ini. Terima kasih kepada pihak masjid, pengurusi khususnya dan juga seluruh yayasan muslimin masjid ini insyaAllah. Semoga masjid kita pada pagi ini insyaAllah saya dalam petang tadi ini dan besok dapat menciptakan masalah insyaAllah. Jadi setakat ini saya tangguh nanti kita pada petang ini dengan masjid Al-Qur'an dan Subhanallah.